يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Alhamdulillah kita telah dapat lagi bertemu pada pertemuan kali ini sejak kita tidak bertemu 3-4 bulan, 5-6 bulan saya rasa. Last saya datang bulan 10 atau 11. Lepas tu saya minta stop sekejap sebab saya ada final exam dan alhamdulillah saya dah selesai dah. Jadi hari ini kita akan sambung pengajian kita. Jadi pada hari ini kita akan membicarakan beberapa permasalahan. Yang pertama, bab hari ini tentang babul aniyah ataupun babul awani, berkaitan barang yang mana diperbuat dari emas dan perak. Boleh tak guna benda itu? Itu yang pertama. Contohnya kalau ada bekas-bekas kat rumah daripada emas dan perak, ada pinggan emas ke, boleh tak guna? Ataupun sebaliknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bahas berkaitan anjing. Sebab ada kaitan sikit bab kita ni dengan anjing. Apakah hukum kita menyentuh anjing ataupun najis anjing ni, bagaimana dia punya kenajisan dia? Tentang perbahasan ulama dan fuqaha berkaitan hukum kenajisan anjing menurut mazhab Syafi'i dan juga fuqaha-fuqaha yang lain. Maksudnya kita akan lihat dari sudut bagaimana para fuqaha memahami hadis tersebut. Hari ini kita dengar dalam masyarakat kita ada yang mana terlalu keras dengan haiwan, ada pula yang mana terlalu berlembut pula dengan anjing sehingga buat haiwan peliharaan. Jadi dalam masyarakat kita tentang anjing ni ada dua pemahaman. Yang pertama, terlalu keras dengan anjing. Yang kedua, sampai terlalu baik sangat hingga buat haiwan peliharaan. Jadi ada dua perkara yang dalam masyarakat kita. Jadi hari ini kita akan baca kitab kita, iaitu Muqaddimah Hadramiyah. Kita akan masuk dalam bab aniyah ataupun awani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa yahrumu isti'malu awani az-zahabi wal fiddah. Wa yahrumu, maksudnya adalah dan haram. Dan haram di sini bukan untuk lelaki sahaja. Wa yahrumu, haram untuk kita isti'mal. Isti'mal maksud kita menggunakan sesuatu aniyah, bekas, daripada min zahabi wal fiddah, benda emas dan perak. Dalam masalah ni bukan orang lelaki saja haram, perempuan juga haram. Ini yang mana setengah orang salah faham. Orang perempuan juga haram untuk menggunakan barang-barang bekas daripada emas untuk makan dan minum. Bukan hanya untuk lelaki, tetapi perempuan juga haram. Kalau kita dengar dalam kitab Bushra Karim, bila sebut wayuh ramu di sini maksudnya ala mukallaf walau unsa. Dia terhadap ke semua mukallaf walau unsa, walaupun perempuan. Ini sebut dalam kitab Bushra Karim yang mana mensyarahkan Muqaddimah Hadramiyah. Maksudnya kita tidak boleh untuk isti'mal, menggunakan sesuatu bekas daripada emas dan perak. Contohnya, ada kita ni mungkin orang kaya, mungkin dulu-dulu kita kan banyak duit, kita tak belajar, kita tak tahu, kita pun ada bekas daripada emas dan perak. Apa hukumnya? Disebutkan wa yahrumu, maksudnya haram. Tidak boleh kita menggunakan bekas dari emas dan perak. Kalau kita ada pinggan kat rumah daripada emas dan perak, itu ada perbahasan dia. Tetapi Al-Imam An-Nawawi mengatakan perkara ini adalah haram. Okey. Kenapa haram menggunakan bekas daripada emas dan perak ini? Apa sebabnya? Hal ini kalau kita tengok ilah, iaitu sebab keharamannya, dia ulama berbeza pandangan. Kalau kita buka kitab Subul Salam oleh Al-Imam As-San'ani, apa sebab kenapa diharamkan untuk kita menggunakan bekas daripada emas dan perak? Bila kita buka dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah ni, wa yahrumu isti'malu awani zahabi wal fiddah, haram untuk guna bekas daripada emas dan fiddah. Maksudnya di sini haram untuk kita guna ketika mana untuk berwudu dan juga untuk makan atau minum. Kita tengah bahas bab taharah. Tetapi kenapa kita buka para musannif dan juga ulama lain meletakkan bab tentang bekas dalam bab taharah? Ini nak menunjukkan kita dah belajar sebelum ni bab air. Bila kita dah selesai bab air, maka bab kedua kita akan belajar hari ini bab tentang bekas. Boleh tak kita berwudu daripada air yang mana bekas daripada emas, ataupun kita makan daripada pinggan ataupun minuman daripada emas? Jawapannya kita kata perkara ini tidak boleh, bahkan ia diharamkan. Kerana ada hadis-hadis yang mana yang sahih, yang mana Nabi SAW sendiri yang mana melarang kita daripada kita makan dan minum dengan perkara-perkara sedemikian rupa, iaitu perkara-perkara yang mana daripada emas dan perak. Ini tidak boleh. Kerana ada riwayat juga menyebutkan la tashrab, janganlah salah seorang daripada kamu minum daripada bekas daripada emas dan perak. Tak boleh minum.
dan juga tidak boleh makan juga, kerana Rasulullah melarang keras perkara ini. Rupa, iaitu perkara-perkara yang mana daripada emas dan perak, ini tidak boleh. Kerana ada riwayat juga menyebutkan la tashrab, janganlah salah seorang daripada kamu minum daripada bekas daripada emas dan perak, tak boleh minum. Kemudian ada pula hadis yang mana menerangkan tentang azab neraka ataupun azab jika kita buat benda tersebut. Hadis tersebut ataupun larangan tersebut ia akan membawa kepada haram. Itu dalam ilmu usul fiqh. Contohnya, kalau ada satu larangan Rasulullah tak bagi buat benda itu, kemudian ada pula riwayat lain Rasulullah ada pernah buat benda itu, maka ia dapat membawa kepada makruh. Contoh, minum berdiri. Minum berdiri, ada hadis yang mana menerangkan tentang hal ini, iaitu ada hadis yang mana Nabi SAW menceritakan ataupun menegah kita daripada minum dalam keadaan berdiri. Dan juga ada hadis lain dari riwayat Bukhari juga daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, ini ra'aitu Nabi SAW fa'ala, iaitu aku nampak Nabi SAW buat macam aku buat, iaitu minum dalam keadaan berdiri. Maka kontradik. Hadis pertama, Nabi SAW melarang minum diri. Hadis kedua pula, Sayyidina Ali mengatakan Rasulullah pernah minum diri. Jadi para fuqaha seperti Al-Imam An-Nawawi mengatakan larangan sini yang membawa kepada makruh. Jadi sebab itu kalau sesuatu larangan itu Rasulullah dilarang buat sesuatu benda, kemudian ada riwayat yang mana ta'arud, kontradik, Rasulullah buat benda itu, jadi larangan tersebut ia akan menunjukkan kepada karahah, makruh. Tetapi jika sesuatu perkara itu Rasulullah larang benda tersebut, dan bukan larang biasa-biasa, ada hadis ancaman pula, ia akan mengambil maksud dia haram. Contoh macam kita makan dan minum dengan bekas daripada emas dan perak, ada larangan tak? Ya, ada. Kita dengar hadis ini. Qala Nabi SAW, man shariba fi ina'in min zahabi aw fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Maksudnya, man shariba, siapa yang mana minum fi ina'in min zahabi aw fiddah, yang mana dia minum ada bekas daripada emas dan perak, maka fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam, sesungguhnya dalam perut dia itu yujarjir. Yujarjir maksudnya bunyi. Kalau kita buka dalam kitab Subulus Salam, Al-Imam As-San'ani mensyasirkan yujarjir seperti unta yang minum, ataupun kita minum air bunyi, kita ada bunyi macam tu, maksudnya yujarjir. Maka dalam perut dia ada nar jahannam, seolah-olah api neraka dalam perut dia. Itu siapa yang mana dia minum daripada bekas min aniyati zahabi wal fiddah, daripada bekas daripada emas dan perak. Jadi sebab itu kita katakan tidak boleh untuk seseorang menggunakan bekas daripada emas dan perak untuk makan dan minum, tak boleh. Tetapi dalam keadaan darurat tidak ada masalah. Dalam keadaan darurat tidak ada masalah. Contoh, bagaimana? Mungkin ada orang yang zalim, dia ajak kita makan, kemudian dia ni orang zalim, kita tahu kalau kita tak ikut cakap dia, dia akan bunuh kita. Kita pun dia bawa kita pergi hotel, makan daripada bekas emas dan perak, makanan di atas bekas emas dan perak, maka dalam masalah ini tidak apa, dalam keadaan darurat. Tapi kalau saja-saja, itu tidak boleh, sebab larangan di sini membawa kepada haram. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menukilkan bahawasanya ajma'al ulama', maksudnya telah sepakat para fuqaha mengatakan tentang keharaman perkara ini. Telah ada ijma' tentang keharaman makan dan minum min aniyati zahabi wal fiddah, daripada bekas yang diperbuat daripada emas dan perak. Jadi kita tidak boleh untuk makan daripada perkara tersebut. Okey, kita dengar apa kata Al-Imam An-Nawawi di sini. Ajma'al muslimuna ala tahrimil akli wasyurbi fi ina'iz zahabi wa ina'il fiddati ala rajuli wa ala mar'ati. Maksudnya telah sepakat para ulama tentang keharaman benda ini. Disebutkan di sini ala rajuli, terhadap perempuan, dan juga wa ala mar'ah, dan juga kepada lelaki, dan juga wa ala mar'ah, kepada perempuan. Kepada lelaki dan perempuan juga, bukan hanya kepada orang lelaki siap emas, tapi perempuan juga haram dalam masalah ini. Untuk orang perempuan, emas boleh kalau nak guna perhiasan tubuh, itu tak ada masalah. Yang kita bicarakan ini emas dalam masalah perhiasan di rumah, seperti mana emas dalam masalah pinggan, mangkuk, produk emas, ini tidak dibenarkan. Sebab apa? Apa ailah dia? Ailah tu sebab. Apa sebab keharaman? Para fuqaha berbeza tentang masalah ini.
Kalau kita tengok Al-Imam As-San'ani mengatakan lil khuyala, disebabkan kesombongan. Keharaman benda ini makan pada bekas emas dan perak disebabkan kesombongan. Hal ini kerana kita mungkin ada seseorang yang kaya, dia makan pada bekas emas dan perak, sedangkan ramai orang miskin tak makan. Ia akan dapat inkisar. Inkisar tu maksudnya memecahkan, menyakitkan hati orang fuqara wal masakin. Sebab itu salah satu sebab kenapa diharamkan perkara ini. Wallahu a'lam, illah dia kita tak dapat nak mengetahui, cuma adalah pandangan-pandangan ulama yang mengatakan sedemikian rupa. Kita kena bezakan antara illah dan juga hikmah. Illah tu sebab kenapa sesuatu hukum itu dia terjadi. Contohnya, kita katakan kenapa sekiranya contohnya ketum kita ketahui ada yang mana yang memang yang untuk berubat, yang mana campur dengan minyak campur dengan macam-macam benda yang memabukkan, itu yang tidak dibenarkan, yang mana sehingga menyebabkan mudarat dengan campur dengan rikset dan lain-lain, itu ada. Kita katakan contoh apa-apa hukum pun, kenapa air tersebut haram? Contohlah apa-apa hukum pun, kenapa ia haram? Ia haram disebabkan kerana kemabukan benda tersebut, yang mana unsur mabuk yang menyebabkan air tersebut haram. Itu dia punya illah dia. Kalau illah tu dah tak ada, sesuatu benda tu tak haram. Sebab itu ada kaedah al-hukmu yajri ala illatihi wujudan wa adaman, iaitu sesuatu hukum itu dia berkisar, dia berjalan di atas illah dia, wujudan wa adaman. Sesuatu hukum tu bergantung pada illah. Kalau ada illah, adalah hukum tersebut. Contohnya air A, contoh air ini. Air ni kita ketahui halal. Contohnya jenama apa ni? Apa-apa jenama lah, jenama X kita katakan. Mungkin 10 tahun lagi jenama yang sama akan keluarkan air yang macam ini juga, tetapi memabukkan. Kita katakan air tersebut haram, air ini haram disebabkan bukan sebab jenama dia, bukan, tapi disebabkan unsur dalam dia, illah dalam ni. Sebab air ini menyebabkan memabukkan. Okey. Kemudian bila ramai orang kecam, semua orang buat tunjuk perasaan, kata suruh buang unsur arak dalam ni, unsur memabukkan, syarikat ni pun mereka pun ubahlah supaya hilang unsur-unsur tersebut. Maka air ni jadi air asal. Adakah akan ada lagi keharaman pada air sini? Kita kata tak ada, sebab illah dah hilang. Illah tu sebab apa air ni kita katakan haram? Sebab merosakkan, memabukkan. Jadi bila illah ni dah tak ada, tak adalah hukum tersebut. Sebab tu kita katakan, kita kata tadi al-hukmu yajri ala illati wujudan wa adaman. Hukum tu berkisar kepada illah dia, sebab dia. Hilang sebab itu, berubahlah hukum. Samalah air apa-apa pun. Kita ambil contoh je air ni. Jadi hukum kenapa diharamkan, kita sebutkan dibuat daripada emas dan perak tadi itu, wallahu alam, kita tidak tahu kenapa. Tetapi kita dapat katakan yang pertama ada mengatakan khuyala, disebabkan kesombongan seseorang tersebutlah. Tapi itu kita dapat katakan boleh jadi hikmah, boleh jadi illah. Sebab tu kita katakan dia ada berbeza antara hikmah dan illah. Okey. Mungkin ada yang akan bertanya, bagaimana pula dengan hukum seseorang itu dia simpan pinggan saja kat rumah, pinggan emas ataupun perak, tapi dia tak guna untuk makan. Boleh tak? Kita tengok di sini disebutkan wattiqazuha walau inaan saghiran kamuhulatin wa ma dayyiba bizahabi wala yahrumu ma dayyiba bil fiddati illa dabbatan kabiratan lizinati. Maksudnya wattiqazuha dapat kita fahami sebagai iqtina. Iqtina maksudnya kita menyimpan satu benda. Kalau dalam Muqaddimah Hadramiyah dia tak sebut detail sangat. Tapi kalau kita buka dalam kitab Umdatus Salik, salah satu kitab fiqh mazhab Syafi'i juga yang peringkat pertengahan, dalam kitab Umdatus Salik membahaskan secara detail, agak terperinci. Kita nak iqtina, simpan sesuatu dak emas dan perak, bekas dak emas. Contoh kita ada pinggan emas. Kat rumah pun tidak dibenarkan. Kenapa? Sebabnya kemungkinan kita akan guna dekat benda tu. Dia ada kemungkinan. Contoh kita beli pinggan emas, kita saja letak kat rumah sebagai perhiasan. Kita yakin ke kita tak guna? Belum tentu. Belum tentu kita tidak akan guna. Mungkin kita akan guna. Jadi sebab dia ada kemungkinan nak guna, jadi sebab itu juga ia diharamkan untuk kita simpan perkara-perkara tersebut. Bahkan disebutkan juga oleh Al-Imam Ibn Qudamah. Ibn Qudamah mengatakan la khilaf. Tidak ada khilaf dalam masalah ini. Maksudnya tentang keharaman benda tersebut. Walau bagaimanapun, jika kita buka di dalam kitab Hasyiah Bajuri,
yang dikarang oleh ulama mazhab Syafi'i. Ada qaul yang disandarkan kepada Imam Abu Hanifah yang mengatakan tak apa kalau ada barang dak emas tapi tak guna. Jadi macam mana kita nak berinteraksi dengan benda ni? Kepelbagaian pandangan ini. Kita katakan yang pertama, kita tidak menyimpan apa-apa pun perhiasan yang boleh digunakan, seperti mana kita pinjam dak emas ke, apa-apa dak emas ke, contoh pinjam dak emas, minuman daripada emas, apa-apa kita belilah untuk makan dan minum dak emas, kita tidak ada buat perhiasan simpan di rumah. Okey, macam mana kalau dah ada? Dalam mazhab Syafi'i, kita katakan dia kena tukar kepada benda lain. Maksudnya kalau bentuk pinggan tu tukar bentuk lain. Tak kisahlah apa-apa pun, jangan bentuk pinggan. Mungkin kita kata susah nak buat macam tu. Kalau susah, barulah kita mengikut pandangan Imam Abu Hanifah, yang mana disebutkan kitab Hasyiah Bajuri tadi. Boleh ada, tapi dengan syarat jangan guna benda tu. Kita kena simpan, jangan guna. Hasyiah Bajuri kitab fiqh mazhab Syafi'i, tetapi beliau juga meletakkan pandangan Imam Abu Hanifah di situ. Menunjukkan apa? Menunjukkan ada kalanya jika kita mungkin dalam keadaan tertentu, yang mana dalam keadaan kesusahan, kita boleh untuk mengambil pandangan fuqaha yang lain. Sebab Hasyiah Bajuri kitab mazhab Syafi'i, tetapi beliau juga ada menukilkan pandangan daripada apa? Daripada kitab ataupun ulama-ulama Hanafiyah di sana. Seperti mana menukilkan pandangan Nu'man bin Sabit Imam Abu Hanifah. Jadi, kalau kita dah ada emas, bekas dah emas di rumah, kita cuba untuk elakkan lah. Maksudnya kalau kita tak boleh nak leburkan dia, kita sekadar simpan saja. Jangan kita nak untuk gunakan benda tersebut. Itu perbahasan berkaitan emas dan perak, yang mana kita kena ketahui. Contoh yang lainnya, kita tengok dalam kitab Umdatus Salik. Dalam kitab Umdatus Salik disebutkan juga di sini bahawasanya sekiranya, mungkin ada orang tanya, kalau dia ada jam ke, dia ada apa-apa ke, tapi ada emas sikit kat situ. Selalu mungkin ada orang tanya, dia ada benda apa-apa ke, dia letak emas sikit saja. Sesuatu benda tu mungkin tak dibuat daripada emas. Contoh handset. Handset bukan diperbuat daripada emas, ataupun jam bukan buat daripada emas. Dia buat daripada benda lain, tapi dia cuma ada letak campuran emas sikit saja kat situ. Boleh tak macam tu? Ataupun sebaliknya. Benda ni ada disebutkan sedikit oleh di dalam kitab Umdatus Salik. Disebutkan sini, wal mutliya bi ahadihima bihaisu yutahassalu minhu syai'un bin nari fayahrumu isti'maluhu 'ala ar-rijali wan nisa'i fi taharati wal aqli wasyurbi wa ghairi zalik. Kita ambil sikit je. Wal matliyu kita dapat fahami ini maksudnya sekiranya sesuatu benda itu dia ditempa, diletakkan emas sedikit, pada contoh pada jam, kita katakan ada jam. Ada jam dibuat pada benda biasa, tetapi kita letak emas sikit kat jam tersebut. Maka macam mana hukum dia? Disebutkan di sini, sekiranya dipanaskan pada api, dipanaskan pada nar bin nari, kemudian dapat keluar emas tersebut, maka haram jam tersebut. Saya ulang lagi sekali. Contoh, kalau kita gunakan jam emas, kita buat contoh emas. Jam kan emas pun jam biasa, tapi ada unsur emas sedikit dalam tu. Sekiranya diletakkan pada tempat panas. Tempat panas bukan dalam, macam kat dapur, tak. Tempat panas orang yang ahli dia, dalam tempat emas, buat-buat bahan ini, tempat panas betul-betul itu. Kemudian dapat dipisahkan emas itu daripada jam tersebut. Jika dapat dipisahkan, maka menunjukkan hukumnya haram. Kenapa? Kalau dapat dipisahkan, itu menunjukkan ada bilangan kuantiti yang banyak. Dan juga menunjukkan bahawasanya dia ada kuantiti yang banyak dan unsur itu masih ada pada jam tersebut. Sebab itu dapat dikatakan haram. Tetapi sekiranya dipanaskan, diletakkan pada tempat yang api, maka tak keluar apa-apa pun, maka itu boleh untuk menggunakan. Ini dibahaskan oleh fuqaha Syafi'iyah berdasarkan hal ini. Mungkin ramai yang akan tanya benda ni, macam mana kalau handset, dia ada handset, ada emas sikit. Handset asalnya handset biasa lah, bukan handset emas pun, handset biasa, tapi dia letak unsur emas sikit kat handset tersebut. Jadi macam mana? Kaedah dia sama. Sebab tu kita katakan, kalau faham kaedah, kita dapat jawab soalan-soalan yang lain. Itu dalam masalah fiqh, kita kena faham kaedah-kaedah yang tertentu. Kita tahu kaedah tertentu, orang tanya 3-4 kali pun kita dapat menjawab kepada benda tersebut. Tak kisah pada kamera ke, handset, apa-apa saja. Kalau asal benda itu logam, asal benda itu bukan emas pun, benda biasa, tetapi diletakkan unsur emas sedikit di situ, maka kita katakan kalau dipanaskan dapat dipisahkan tak?
Kalau dapat dipisahkan, maksudnya itu perkara yang tidak boleh sebab ia dalam kuantiti yang banyak. Jadi itu kita katakan pandangan fuqaha dalam membahaskan perkara ini. Jadi sebab itu kita cuba untuk elakkan daripada emas dan perak dalam kehidupan kita. Melainkan cincin. Cincin tu tidak mengapa. Dalam masalah perak, emas tak boleh cincin untuk lelaki. Jadi kita katakan yang kita bicarakan emas dan perak tadi itu dalam masalah bukan perhiasan badan untuk wanita. Untuk wanita tak ada masalah guna emas. Memang kita katakan boleh. Yang kita bicarakan ini kalau dalam masalah makan, minum dan lain-lain. Sebab itu kita telah sebutkan hadis tadi, Rasulullah sendiri telah melarang kita, la tashrab, jangan salah seorang daripada kamu minum daripada bekas emas dan perak. Dan juga ada ancaman dijarjir, iaitu perut kita nanti akan ada naru jahannam, api daripada neraka dalam perut kita kalau kita minum min zahabi wal fiddah. Berdasarkan hadis ini, majoriti fuqaha mengkiaskan kepada penggunaan unsur-unsur yang lain dalam kehidupan untuk kita istiamal. Contoh, kita guna apa-apa peralatan untuk kita guna dalam kehidupan, kalau ada emas dan perak itu tidak dibenarkan. Maksudnya apa-apalah penggunaan daripada emas dan perak dalam apa-apa benda kehidupan itu tidak dibenarkan. Contohnya kalau kita katakan jam tu memang buat daripada emas, maka itu tidak dibenarkan. Ataupun handset digunakan daripada emas, itu tidak dibenarkan kalau memang asal perbuatan daripada emas. Sebab benda itu ada unsur pembaziran. Asalnya kita sebutkan tadi dalam masalah makan dan minum, hadis tersebut. Tetapi majoriti ulama mengkiaskan kepada istiamal untuk menggunakan dalam penggunaan bahan-bahan yang lain. Sebab itu kita tidak boleh untuk menggunakan sesuatu daripada emas dan perak untuk kehidupan seharian dan benda itu ada manfaat untuk kita gunakan. Jangan kita tengok kita kata orang Arab boleh saja mereka buat toilet daripada emas, orang kaya buat kereta daripada emas. Kita katakan kita lebih mengutamakan apa yang Nabi SAW katakan berdasarkan pemahaman para fuqaha. Itu lebih penting. Jadi para fuqaha mereka mengatakan perkara-perkara yang mana melibatkan emas untuk digunakan dalam kehidupan seperti mana kita gunakan untuk keperluan kita, itu perkara yang tidak dibenarkan dan tidak boleh. Itu. Tapi untuk perhiasan wanita itu tidak ada masalah, boleh saja untuk digunakan. Bila kita sebutkan ilah tadi, iaitu berkaitan sebab, ada kalanya sesuatu hukum itu kita tidak tahu apa sebab dia. Maksudnya kenapa ia hukum sedemikian rupa, kenapa ia haram, ada kalanya kita tidak tahu. Contohnya seperti apa? Contohnya dalam permasalahan anjing. Dalam bab anjing ini, ada kalanya kita tak tahu kenapa perkara tersebut Rasulullah buat macam tu. Ini yang mana pandangan Imam Malik. Kerana hadis yang mengatakan basuh sab'a marrat ihdahunna biturab. Hadis anjing, bila mana anjing dia menjilat ke dalam bekas, Rasulullah suruh basuh sab'a marrat, 7 kali, ihdahunna biturab, dan satu daripada air tanah ataupun daripada tanah. Hadis ini menurut mazhab Maliki dan ulama-ulama mazhab Maliki dan Imam Malik, mereka mengatakan amrun ta'abbudi. Bila sebut amrun ta'abbudi, maksudnya kita patuh perintah Allah. Sebab apa kena basuh 7 kali? Adakah ia najis? Ulama Malikiyah mengatakan tidak, ia bukan najis, tetapi sebab amrun ta'abbudi. Tapi dalam mazhab Maliki pun ada banyak pandangan dalam masalah ni. Ada lebih kurang 2-3 pandangan tentang anjing, ada banyak. Jadi kita nak katakan, nak mengetahui ilah itu ia perkara yang sukar. Ia bukanlah perkara yang sangat mudah untuk kita mencari ilah sesuatu hukum. Okey, sekarang kita akan pergi masuk kepada perbahasan berkaitan hukum anjing. Apakah hukum yang diletakkan oleh fuqaha berkaitan permasalahan ini? Jadi kita tengok perbahasan fuqaha pada mazhab Syafi'i dan juga ulama-ulama mazhab yang lain. Yang pertama, dalam mazhab Syafi'i, anjing termasuk najis mughallazah. Itu yang pertama, anjing termasuk najis mughallazah, najis yang berat. Kerana ada dalil-dalil yang berkaitan hal ini. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, pandangan yang disandarkan kepada Imam Malik, menunjukkan anjing ia bukanlah najis. Habis tu hadis yang suruh basuh 7 kali itu macam mana? Kita dah sebut tadi, mereka mengatakan bahawasan itu amrun ta'abbudi, satu perintah yang mana bersifat ta'abbud, kita beribadah kepada Allah. Tak tahu sebab apa Rasulullah suruh basuh, kita basuh. Itu pandangan kedua. Okey, yang seterusnya, kita tengok hadis ini, iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing itu dia jilat, dia minum dalam bekas kamu.
maka Rasulullah suruh kita buang bekas tersebut ataupun tuang air daripada bekas tersebut, kemudian basuh 7 kali. Okey. Hadis ini sebut iza walagal qalb, bila mana anjing jilat. Dia ada sebut tak? Hadis sebut seluruh badan anjing najis. Hadis ini tidak sebut seluruh badan anjing najis. Hadis ini hanya menyebutkan iza walagal qalb, bila mana anjing jilat. Habis tu bagaimana yang kita belajar sebelum ni daripada kecil mengatakan anjing ini seluruh tubuh dan najis yang basah. Adakah tidak ada kaedah? Jawapannya ada. Ulama mazhab Syafi'i bila mana mereka melihat iza walagal qalb, apabila hadis anjing menjilat bekas air, mereka mengatakan bahawasanya itlaqu juz'i wa iradatul kull. Ini kaedah dari ilmu balaghah. Maksudnya itlaqu juz'i wa iradatul kull. Kalau belajar balaghah, kita akan jumpa bab ini. Apa maksud dia? Itlaqu juz'i, iaitu dia menerangkan, menyebutkan tentang juzuk sesuatu benda. Wa iradatul kull, tetapi yang murad, dia kehendak adalah keseluruhan. Contoh macam mana? Dalam Quran sebut lahmu khinzir, sebut haram untuk kita makan daging babi. Adakah kita boleh makan sup tulang babi? Sebab Allah sebut daging babi je. Jawapan yang kita katakan tak boleh berdasarkan kaedah itlaqu juz'i. Hanya menyebut juzuk sebahagian, juzuk tu sebahagian. Contoh, tangan ni sebahagian juzuk saya. Sama juga macam kita katakan laham, daging babi sebahagian juzuk. Jadi itlaqu juz'i menyebutkan juzuk satu benda, wa iradatul kull, tetapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Sama dengan masalah anjing. Hadis iza walagal qalb, apabila anjing jilat, maksudnya kaedah ni dari ilmu balaghah. Itlaqu juz'i, sebut juzuk, tapi wa iradatul kull, yang dikehendaki adalah keseluruhan badan. Ini pemahaman ulama mazhab Syafi'i dalam memahami hadis iza walagal qalb fi ina'i ahadikum. Itu pandangan pertama ulama mazhab Syafi'i. Ulama-ulama fuqaha yang lain, mereka juga memahami hadis ini dari sudut yang berbeza. Jadi bila hadis ini sebut iza walagal qalb, walaq iaitu jilat, yang maksudkan jilat adalah bahagian mulut saya sajalah yang najis. Yang lain sebaliknya. Itu ada fuqaha yang berpandangan sedemikian rupa. Jadi ikhtilaf dalam memahami benda ini. Jadi kita katakan, bila mana ulama-ulama mereka mengeluarkan hukum tertentu, poin dia adalah semua ni mereka ada sandaran. Ada di mereka punya qawaid dan kaedah. Mereka bukan mengeluarkan sebegitu saja. Mungkin kita kalau kita tak belajar, kita akan kata apalah ulama mazhab Syafi'i ni. Hadis ni sebut jilat. Kenapa mereka kata ke semua? Tak, mereka ada kaedah sendiri yang kita telah sebutkan tadi dari ilmu balaghah yang disebutkan sedemikian rupa. Okey, yang seterusnya, arahan untuk basuh 7 kali itu, ihdahunna biturab, salah satu dengan tanah. Kena basuh sab'a amarat 7 kali. Arahan ini membawa kepada wajib ataupun arahan ini dia membawa kepada sunat. Ini ulama berbeza pandangan dalam membahaskan perkara ini. Kerana apa? Kerana hadis sebut sab'a amarat 7 kali. Yang riwayatkan hadis ni siapa? Yang meriwayatkan hadis ini adalah sahabat nama Abu Hurairah. Tetapi Abu Hurairah sendiri dia tidak beramal dengan hadis ini. Jadi macam mana kita faham? Sebab itu kalau kita tengok dalam mazhab Hanafi, mereka hanya basuh 3 kali, bukan 7 kali. Sedangkan hadis sebut berapa kali? Hadis sebut 7. Kita beramal 7 lah. Hadis sebut 7, kita beramal 7. Tapi kita cuma nak tahu kenapa mazhab lain kata 3. Mereka mengatakan 3 kali. Hal ini kerana perawi yang meriwayatkan hadis basuh 7 kali ini, iaitu Abu Hurairah. Abu Hurairah riwayat hadis yang kata basuh sab'a amarat 7 kali, tapi dia sendiri basuh 3 kali. Seperti disebutkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tahawi. Kenapa? Jadi ulama mazhab Hanafi mereka ada satu kaedah, iaitu al-ibratu bima ra'a la bima rawa. Apa maksud dia itu? Al-ibratu bima ra'a, sesuatu pemahaman sesuatu hadis itu diambil bima ra'a, berdasarkan pemahaman orang yang meriwayatkan hadis itu. Mungkin kaedah ni suka nak faham sikit, tak apa, kita explain betul-betul. Al-ibratu bima ra'a wala bima rawa. Maksud kaedah ini, sesuatu hadis itu diambil pemahamannya berdasarkan perawi yang bawa hadis itu. Wala bima rawa, bukan diambil berdasarkan teks hadis tersebut, ataupun pemahaman bukan diambil berdasarkan teks tersebut. Contohnya macam mana? Macam hadis ni. Hadis ni siapa riwayatkan? Abu Hurairah. Dia sebut, hadis ni sebut 7 kali. Tapi pengamalan, praktikal Abu Hurairah, dia basuh 3 kali.
Jadi sebab tu ulama mazhab Hanafi kata al-ibratu bima ra'a. Kita mengambil kefahaman sesuatu hadis tu berdasarkan orang yang mana riwayatkan hadis tersebut. Wala bima ra'a. Bukan berdasarkan periwayatan hadis tersebut. Jadi sebab tu ulama mazhab Hanafi mereka mengatakan basuh 3 berdasarkan faedah ini. Kenapa Abu Hurairah basuh 3? Wallahu alam, kita tak tahu, tapi kita dapat fahami bahwasanya beliau meriwayatkan hadis ini, jadi beliau mungkin lebih mengetahui tentang hadis tersebut. Kita tak tahu, kita mungkin dapat berihtimal. Mungkin kerana hukum tersebut telah mansukh ataupun sebaliknya, tapi wallahu alam. Tapi itu pemahaman Abu Hurairah, beliau yang riwayatkan hadis itu sendiri, jadi beliau lebih memahami. Tetapi ulama lain, jumhur ulama dan termasuk ulama mazhab Syafi'i memahami kaedah yang lain, iaitu al-ibratu bima rawa wala bima ra'a. Beza dengan kaedah tadi. Iaitu ulama mazhab Syafi'i pula jawab, kita mengambil sesuatu hukum itu berdasarkan apa yang diriwayatkan, bukan berdasarkan siapa yang bawa riwayat. Sebab kita nak ittiba' Nabi SAW, nak mengikut Nabi SAW, kita ambil teks hadis tersebut. Jadi sebab itulah kenapa kita kena basuh 7 kali, kerana berdasarkan kaedah tadi, al-ibratu bima rawa. Kita ambil satu pengajaran dalam teks hadis itu berdasarkan periwayatan tersebut, wala bima ra'a, bukan berdasarkan pandangan orang yang bawa hadis tersebut. Jadi sebab itu kenapa kita basuh 7 kali. Rasulullah sebut sab'a marrat 7 kali, jadi kita pun basuhlah 7 kali. Itu. Jadi sebab itu nampak perbezaan pemahaman antara mazhab A dan mazhab B. Kenapa boleh berbeza? Adakah mereka saja beza? Tak. Kesemuanya ada hujah dan nas dalam menghadapi permasalahan ini. Jadi poin penting kita nak cakapnya adalah, bila mana menghadapi sesuatu isu, para fuqaha mereka ada hujah masing-masing. Mereka bukan beristidlal macam tu je, dan mereka bukan tolak hadis. Cuma cara untuk mereka memahami hadis itu berbeza. Okey. Yang seterusnya, cara membasuh apabila anjing dia datang kepada kita, dia jilat, macam mana cara nak basuh? Sebab ada hadis yang mana menyebutkan ulahunna biturab, yang mana basuh yang first dengan tanah. Ada riwayat sebut ihdahunna biturab, beza riwayat. Ada hadis sebut ulahunna, salah satu pada turab, pada tanah. Ada hadis yang sebut ihdahunna, salah satu pada tanah. Jadi nak basuh yang mana dulu? Nak basuh tanah awal ke, tanah tengah-tengah ke, tanah belakang? Kita katakan mana-mana pun boleh, tetapi yang terbaiknya adalah basuh pada tanah, pada ulahunna biturab. Ulama mazhab Syafi'i seperti disebutkan dalam kitab Kanzur Raghibin oleh Al-Imam Al-Mahalli. Kanzur Raghibin mensyarahkan kitab Minhaj karangan Imam Nawawi. Dalam kitab Kanzur Raghibin, Imam Mahalli mengatakan basuh tanah tu letak di awal-awal. Sebab apa? Kenapa dia katakan letak tanah awal? Sebab kalau letak tanah last sekali, nanti nak kena buat satu kerja lain pula. Bila tanah kotor, okey, basuh yang pertama air biasa, 2, 3, 4, 5, 6, 7 air tanah. Bila yang ke-7 air tanah, kotorlah nanti. Maksudnya nak kena basuh pula satu kerja lain. Sebab itu kenapa Al-Imam Al-Mahalli dan ulama Syafi'iyah seperti disebutkan kitab Kanzur Raghibin, basuh yang first dengan tanah berdasarkan hadis ulahunna biturab. Basuh buat kali yang pertama itu dengan tanah. Itu cara pemahaman dia. Sebab tu kita katakan, jadi cara yang terbaik adalah kita basuh menggunakan tanah yang pertama. Yang seterusnya, bagaimana pula sekiranya kita sentuh anjing tersebut di dalam keadaan kering? Kita katakan kalau dalam keadaan kering, itu maka tidak perlu untuk sertu, untuk basuh 7 kali. Tetapi kalau salah satunya basah, maksud salah satunya basah adalah kalau anjing tu basah, kita kering, kena juga sertu 7 kali. Ataupun kalau kita basah, anjing kering, kena sertu. Maksudnya kalau salah satu dia basah, kena sertu. Orang kita sebut sama lah, tapi sertu 7 kali. Tak kisahlah, istilah saja. Hal ini disebutkan dalam kitab Kasyifatus Sajar. Maksudnya kalau kering tak ada masalah. Tetapi kalau salah satunya yang mana ada unsur basah, maka itu kena sertu 7 kali. Jadi kita katakan bahawasanya berdasarkan masalah ini, berdasarkan masalah kita bahaskan anjing ini, dia ada beberapa pandangan. Pandangan dalam mazhab kita, iaitu dalam mazhab Syafi'i, anjing adalah najis mughallazah. Yang mana kalau kita jumpa dia, ataupun kalau dia jilat kita, iza walaghal qalb, dia jilat dalam bekas air, maka kita kena basuh 7 kali. Kita kena buang air tersebut, basuh 7 kali. Dalam mazhab Maliki, tapi ada khilaf dalam mazhab Maliki, dan mazhab Maliki ada banyak pandangan juga. Mereka mengatakan bahwasanya anjing tidak najis. Anjing tidak najis. Habis tu hadis basuh 7 kali tu, itu amrun ta'abbudi. Maksudnya
Rasulullah suruh basuh 7 kali, basuhlah. Itu maksudnya. Kita ittibak dengan apa yang Nabi SAW katakan. Yang ketiga, dalam mazhab Hanafi, suruh basuh 3 kali. Itu kenapa? Itu kerana mereka mengambil kaedah al-ibratu bima ra'a wala bima rawa. Sesuatu pengajaran teks hadis diambil berdasarkan pemahaman orang yang bawa hadis tersebut, bukan diambil berdasarkan semata-mata teks hadis tersebut. Jadi kita dapat kesimpulannya ada 3 pandangan dalam permasalahan berkaitan anjing ini. Hakikatnya ada banyak lagi, tapi saya tak bawa semualah. Kalau kita nak bawa semua tu dalam bab yang memang dalam anjing. Dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah kita ada bab berkaitan anjing. Jadi kita akan bahaskan dalam bab Najmul Ghalazah. Hari ini kita masuk sikit je sebab kita bahas bab awani, aniyah, bekas. Ailah pada bekas tu tak clear. Sebab itu kenapa kita relate dengan anjing, sebab pada basuhan anjing 7 kali ini Imam Malik mengatakan amrun ta'budi. Sebab tu kita relatekan amrun ta'budi tu, maksud kita dah sebutkan tadi bahwasanya kita ikut saja apa yang mana telah diperintahkan itu. Sikap kita dengan anjing macam mana pula? Dalam masyarakat kita terbahagi kepada 2 yang kita sebut tadi. Yang pertama, terlalu dekat sangat dengan anjing sampai buat haiwan peliharaan. Yang seterusnya, terlalu jahat dengan anjing, nampak anjing baling batu. Kedua-duanya adalah sikap yang mana kita perlu elakkan. Yang pertama, terlalu baik dengan anjing sampai bela anjing. Ini tidak boleh dan tidak baik. Kerana ada riwayat menyebutkan man amsaka kalban atau kama qala, siapa yang mana amsak, iaitu dia memelihara, dia ambil anjing tersebut, dia buat tanpa sebab dia pelihara tersebut, maka dia akan berkurang qirat. Ada riwayat sebut 1 qirat, ada riwayat sebut 2 qirat. Pahala dia akan berkurang sehari. Maksudnya siapa yang bela anjing, pahala dia akan berkurang 1 qirat ataupun 2 qirat. 1 qirat itu pun sebesar bukit Uhud. Bayangkan sehari pahala hilang sebesar bukit Uhud. Adakah amalan kita sebesar bukit Uhud? Kita tanya tu dulu. Rasulullah kata siapa bela anjing, maka pahala dia akan berkurang seperti mana 1 qirat ataupun 2 qirat. Ulama menafsirkan, mensyarahkan qirat maksudnya adalah bukit Uhud. Bayangkan bukit Uhud tu besar mana. Okey, azan dulu.
Okey, kita sambung pada perbahasan kita tadi, yang mana kita bicarakan tadi berkaitan anjing. Yang kita telah sebutkan, orang yang mana kita melihara anjing boleh kalau ada beberapa sebab. Yang pertama, sekiranya untuk menjaga kawasan peladangan. Contoh kita ada ladang ke, ada apa-apa ke, untuk keselamatan, itu tidak ada masalah untuk kita jaga. Bahkan kalau kita tengok, ada riwayat-riwayat menyebutkan salafun salih, mereka juga ada menggunakan anjing untuk jaga mereka punya benda ini. Untuk menjaga ternakan yang lain, itu pun boleh, tidak ada masalah. Jadi kalau membela anjing untuk ada tujuan dan sebab, itu tidak ada masalah. Yang hadis kita sebut di man amsaka kalban, siapa yang mana dia memelihara anjing, dia berada dengan anjing, akan hilang qiratun. Itu maksudnya kalau tak ada sebab, dia buat seolah-olah pet, haiwan peliharaan, itu yang tidak boleh. Kalau kita tengok Syekhul Hind ni ulama hadis besar di India. Beliau ada pemahaman beliau sendiri tentang masalah anjing. Beliau mengatakan bahawasanya hukum anjing ini pada awal-awalnya, kalau kita tengok, hal ini kerana Rasulullah nak suruh kita berbeza dengan orang musyrikin. Kerana ada hadis khaliful musyrikin, selisihilah dengan musyrikin, janganlah kamu dekat, maksudnya berbeza dengan orang musyrikin ini. Sebab orang musyrikin, orang Nasrani, Yahudi, mereka bela anjing pada zaman dulu. Mereka rapat dengan anjing. Sebab itu kenapa bila mana Rasulullah datang membawa Islam, Rasulullah suruh benda-benda ni tak ada. Kita akan tengok dalam riwayat yang Sahih Muslim dan lain-lain, ada riwayat Rasulullah suruh bunuh anjing. Rasulullah suruh bunuh anjing, kemudian stop kejap, kemudian bunuh anjing hitam saja, anjing lain tak payah bunuh. Maksudnya hadis-hadis tentang anjing ni ada stage peringkat dia sendiri. Sebab itu Syekhul Hind beliau mengatakan bahawasanya pandangan beliau, hadis-hadis tentang anjing ini supaya orang budaya Arab ketika itu tidak terlalu kagum dengan orang-orang musyrikin Yahudi Nasrani. Sebab Nasrani ketika itu, orang Yahudi musyrikin, mereka bela anjing, mereka buat haiwan peliharaan. Jadi sebab itu salah satu sebab kenapa Rasulullah tak bagi bela anjing, ada hukum-hukum tertentu dengan anjing, kerana hendak khaliful musyrikin, khaliful Yahud, berbeza dengan mereka. Itu salah satu sebab yang diletakkan kenapa oleh Syekhul Hind. Salah satu pandangan beliau berkaitan hal ini, kenapa hadis-hadis berkaitan anjing ini disebutkan oleh Nabi SAW. Dan bila kita sebut berkaitan anjing, ada tak hadis lain berkaitan anjing? Ya, ada riwayat lain, riwayat Muslim. Yaqta'us salata mar'ah, iaitu terputusnya sesuatu solat tu disebabkan al-mar'ah wal himar wal kalb. Itu riwayat Muslim. Maksudnya yaqta'us salata, terputusnya satu solat itu disebabkan apa? Al-mar'atu, disebabkan perempuan, wal himar, disebabkan himar, dan disebabkan anjing bila lalu dekat depan. Kenapa Rasulullah sebut tiga benda ini dapat memutuskan solat? Yang pertama Rasulullah sebut tadi apa yang dapat memutuskan solat? Iaitu wanita, yang kedua himar, dan seterusnya adalah anjing. Al-Imam An-Nawawi mengatakan maksud putusnya adalah al-qat'u, putus dari sudut khusyuk. Putus bukan putus solat. Tak, jangan kita faham bila putus ni maksudnya batal solat kalau anjing lalu depan kita, perempuan lalu depan kita, himar lalu depan kita, batal. Tak, bukan. Maksudnya adalah al-qat'u anil khusyuk. Itu maksud Imam Nawawi. Maksud hadis Rasulullah kata bahawa terputusnya solat seseorang itu bila mana ada himar, wanita, anjing, bukan maksudnya terputus, terbatal solat. Tak, tapi terputus khusyuk. Sebab bila kita solat, perempuan lalu depan akan mengganggu khusyuk. Maksudnya al-qat'u anil khusyu'i, kata Imam Nawawi, putus khusyuk, bukan putus solat. Yang kedua, kalau anjing lalu, bayangkan kalau kita tengah solat anjing lalu, kita pun tak khusyuk. Itu maksud yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi kesimpulannya, hadis-hadis tentang anjing ini memang ada dibicarakan, memang ada disebutkan oleh Nabi SAW. Jadi sebab itu kita katakan, boleh tak kalau kita buat anjing sebagai haiwan peliharaan? Kita katakan tak boleh. Kita katakan tidak boleh untuk buat tanpa sebab. Kalau ada sebab keselamatan, jaga kebun, itu tak ada masalah. Tapi kalau sahaja nak buat seronok-seronok, itu tidak boleh. Sebab kita dah tengok dah hadis-hadis Rasulullah sebut tentang anjing keras ataupun syadid. Ada riwayat suruh bunuh anjing, kemudian dihentikanlah, dimasukkan hukum tersebut. Kemudian ada juga ulama mengatakan bila dihapuskan hukum tersebut, maksudnya adalah bunuh anjing hitam saja. Kemudian hukum itu pun telah dihapuskan, tetapi tidak dinafikan. Ada juga ulama mengatakan dia tidak terhapus lagi. Tapi hakikatnya nak mengatakan kita dengan Islam ni, kita Islam ni dengan anjing, kita tidak memusuhi dia. Tetapi kita juga tidak mengambil dia menjadi haiwan peliharaan. Kita juga kalau jumpa dia tak perlu pun untuk baling batu, melainkan kalau memudaratkan kita. Kerana apa?
Kerana innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Itu yang Rasulullah sebut. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita katabal ihsan ala kulli syai. Suruh kita buat ihsan ke atas semua perkara, termasuk haiwan, pokok dan lain-lain. Sebab tu kena buat baik dengan semua benda. Tetapi kalau anjing itu membuatkan kita jadi mudarat, maka kita boleh nak lawan dia ataupun kita cederakan dia, tak ada masalah. Bahkan ada kaedah menyebutkan, tetapi kalau ikut law Malaysia, wallahu alam, saya tak sebut dari sudut law, saya sebut dari sudut hukum. Kalau ikut law, wallahu alam, itu kita tak, tapi kita cakap dari sudut hukum. Sekiranya kalau kita ada kaedah menyebutkan tidak dikenakan denda untuk kita ataupun ganti jamin, sekiranya ada haiwan yang mana nak memudaratkan kita, kemudian untuk mempertahankan diri, kita pun pertahankan diri sampai haiwan tersebut cedera ataupun haiwan tersebut terbunuh, kita buat sekadar kita, maka kita tidak dituntut pun untuk ganti balik benda tu, haiwan yang mati tersebut. Maka kita katakan kalau anjing serang kita, kita boleh pertahankan diri semampu yang kita mungkin. Tapi kalau anjing tak serang kita, jangan kita pandai-pandai nak bunuh dia ataupun kita nak seksa dia dan lain, tak boleh itu. Kalau kita tengok dalam kes dalam masyarakat kita sekarang, kan ada isu, ada anjing gigit tangan orang, putus kan baru-baru ni. Maka dalam masalah ni, kita katakan sekiranya anjing serang kita, boleh untuk kita lawan. Bukanlah kita kata, kita baca hadis innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Allah suruh kita buat benda baik terhadap semua perkara, maka kita pun anjing gigit kita, kita berredha. Tak. Kita dituntut untuk mempertahankan diri kita. Bahkan kalau kita lawan sehingga anjing tersebut terkorban, mati, kita tidak dikenakan ganti rugi. Itu kalau dari sudut hukum. Kalau sudut law, wallahu alam, ikut undang, itu kena rujuk lawyer lah. Ini kita cakap dari sudut kaedah dan dari sudut hukum. Wallahu alam, kita buka sesi soal jawab. Jika ada pertanyaan soalan, boleh ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.